Strategi Lautan Biru Kebangsaan (MBOS) diilhamkan oleh Profesor W. Chan Kim dan Profesor Kim Rin Morgan yang mula menyampaikan strategi ini kepada dunia melalui penulisan buku yang berjudul Blue Ocean Strategy yang diterbitkan pada tahun 2005. Ia menjadikan cara yang kreatif dan sistematik untuk mewujudkan nilai yang tinggi pada kos yang rendah. Strategi Lautan Biru Kebangsaan ataupun National Blue Ocean Strategy (MBOS) merupakan pendekatan yang diilhamkan oleh Perdana Menteri bagi menjayakan program transformasi kerajaan GTP. Pendekatan baru ini telah diberikan pakar oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak pada tahun 2019. Di dalam buku MBOS menceritakan lautan merujuk kepada perkhidmatan awam dan lautan biru bermakna ruang pasaran yang tidak diterapkan permintaan dan penciptaan peluang pertumbuhan yang sangat menguntungkan. Manakala strategi biru melibatkan pemikiran berlaksana cara kreatif dan inovasi pada setiap penyelesaian. Melalui MBOS, lebih 80 kementerian dan agensi telah bekerjasama untuk mengangka dan melaksanakan inisiatif kreatif dan transformasi strategi lautan biru kepada negara sebagai contohnya Institut Luar Bandar yang dibina dengan lebih banyak sumber sukarelawan belia yang menggerakkan usaha membangunkan negara dan nasional, dan masyarakat bandar dan luar bandar dapat manfaat daripada akses yang besar kepada peluang ekonomi, sosial dan pendidikan. Hari ini, inisiatif ini lebih menumpukan kepada usaha fungsi transformasi kerajaan sebagai tulang belakang integrasi dan sintesis program lain seperti Rancangan 10 Malaysia, Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP). Kerajaan MBOS telah membantu merangsang pertumbuhan Malaysia yang besar dan mampat serta mewujudkan masyarakat pendapatan tinggi dan harmoni. Selain itu, proses perubahan juga berkait rapat dengan penyusunan strategi dan inovatif yang banyak. Aliran suatu keadaan yang berubah kepada keadaan yang lain seperti transformasi meninggalkan Lautan Merah kepada Lautan Biru amat penting dalam pengurusan pentadbiran dan kepimpinan melalui proses transformasi perubahan. Melalui pendekatan strategi Lautan Biru yang merupakan hasil kerajaan ini, inovasi dalam pengurusan pentadbiran juga dapat ditingkatkan kerana kos dapat dikurangkan dalam sesuatu persaingan menuju ciptaan dan inovasi baru. Faktor kepimpinan juga merupakan hal yang penting bagi menjamin kesejahteraan sesebuah organisasi selain daripada faktor strategi. Pemimpin yang berkebolehan serta pasukannya perlu menyesuaikan diri kepada perubahan di pasaran. Misalnya, Kementerian Pentadbiran menetapkan bahawa setiap pekerja di jabatan-jabatan tertentu perlu datang ke tempat kerja pada waktu yang tepat mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sekiranya ada pekerja yang tidak mengikut jadual kerja yang ditetapkan atau melakukan sebarang kesalahan lain, tindakan tata tertib perlu dikenakan, misalnya dikenakan pergantungan gaji atau peletakan jawatan. Hal ini adalah untuk mendisiplinkan sikap para pekerja yang suka membuat kesalahan. Jadi, kepimpinan yang adil dan saksama dapat diwujudkan. Seterusnya, melahirkan pekerja-pekerja yang berdisiplin dan rajin serta dapat mencapai pengurusan sistem pentadbiran yang baik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, permasalahan merujuk kepada sesuatu atau segala-gala yang menjadi masalah, manakala kajian pula merujuk kepada kegiatan atau usaha untuk mengkaji sesuatu. Permasalahan kajian merupakan salah satu aspek yang mengkaji masalah sesuatu isu. Isu bagi kajian ini ialah kerajaan tidak mampu mengatasi masalah pengurusan pentadbiran awam tanpa agensi lain. Isu ini dipilih bagi mengkaji tentang strategi Lautan Biru Kebangsaan (MBOS) sebagai alat mentransformasikan pengurusan pentadbiran awam. Malaysia merupakan sebuah negara yang kebergantungan terhadap sektor swasta sama banyak dengan sektor awam. Sektor swasta pada masa kini telah memainkan peranan yang sama penting dengan sektor awam. Walaupun skala pengurusan sektor swasta lebih kecil daripada skala pengurusan sektor awam, namun hal ini bertujuan untuk memudahkan kawalan operasi sektor swasta bagi memastikan kelancaran pengurusan operasi. Sektor swasta juga dilihat sebagai satu alternatif bagi penjimatan kos kerana sektor ini cenderung untuk menggaji pekerja yang mempunyai kemahiran lebih daripada satu bagi mengurangkan tenaga kerja, seterusnya menjimatkan kos upah. Walaupun sektor awam mempunyai sumber kewangan yang tidak terhad dan membolehkan mereka menggaji lebih banyak pejabat awam, namun ia mempunyai kelemahan tersendiri. Merujuk keratan rentan dari Sinar Harian Online yang bertarikh 16 Jun 2020, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkata penswastaan TNB telah membawa banyak manfaat kepada rakyat negara ini, termasuk perkhidmatannya bertambah baik dan produktiviti yang meningkat hasilnya.
Objektif kajian bagi ini ialah kajian ini dijalankan untuk mengkaji potensi National Blue Ocean Strategy NBOS sebagai alat mentransformasikan pengurusan pentadbiran awam. Oleh itu, terdapat beberapa objektif kajian iaitu menjelaskan prinsip-prinsip strategi lautan biru kebangsaan NBOS ke arah mentransformasikan pentadbiran awam, menguraikan usaha kerajaan menggunakan strategi lautan biru kebangsaan NBOS sebagai alat mentransformasikan pentadbiran awam. Yang ketiga, mengkaji keberkesanan hasil strategi lautan biru kebangsaan NBOS dalam mentransformasikan pentadbiran awam berdasarkan kajian kes tahap kepuasan pelanggan. Terdapat 6 prinsip strategi lautan biru kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran awam. Prinsip yang pertama ialah membangunkan semula sepadan antarabangsa. Pihak yang berkepentingan hendaklah membangunkan semula sepadan tradisional industri, pasaran dan kerajaan untuk mewujudkan tawaran nilai yang benar-benar unik supaya dapat memberi kebaikan pada masa hadapan. Oleh itu, idea-idea baru dapat dikeluarkan dengan menggunakan kos yang rendah dalam masa yang singkat tanpa berlaku persaingan, di samping dapat mengurangkan berlakunya kerugian. Prinsip strategi lautan biru kebangsaan yang kedua ialah memberi tumpuan secara menyeluruh dan bukan hanya tertumpu kepada angka sahaja. Hal ini dapat dilihat melalui program ISEF yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak telah melakukan transformasi dalam perkhidmatan kaunter kerajaan yang dapat menyelesaikan lebih ramai pelanggan dalam tempoh satu masa yang sama. Prinsip lautan biru kebangsaan yang ketiga adalah melampaui permintaan yang sedia ada. Dengan ini dapat melakukan perubahan dengan bukan hanya memberi fokus kepada pelanggan sahaja tetapi dapat menarik minat bukan pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Hal ini disebabkan di pasaran yang kompetitif, salah satu strategi yang terbaik adalah inovasi dengan melakukan perbezaan dan pembaruan dari segi produk dan perkhidmatan di mana tidak akan berlaku persaingan dalam pasaran. Prinsip strategi lautan biru kebangsaan yang keempat adalah mendapatkan strategi yang jelas. Strategi ini adalah dilakukan dengan efektif dan efisien supaya perkhidmatan dapat diteruskan tanpa sebarang masalah. Pelaksanaan strategi hendaklah dilakukan dengan memikirkan kesan yang bakal terjadi pada masa hadapan, terutamanya dalam sektor kesihatan yang memerlukan strategi yang sangat jelas supaya tidak menjejaskan para pelanggan yang ingin mendapatkan rawatan. Seterusnya, prinsip strategi lautan biru kebangsaan ialah mengatasi masalah rintangan organisasi. Organisasi hendaklah dilakukan perubahan supaya kerana birokrasi dapat dikurangkan agar mereka dapat menghasilkan impak yang tinggi kepada pentadbiran awam. Prinsip lautan biru kebangsaan yang terakhir ialah membina perancangan di dalam strategi. Penyusunan perancangan yang teliti sangat penting supaya dapat menarik para pelanggan dan dapat menggunakan kos yang minimum dalam sesuatu perkhidmatan atau produk. Melalui ini, tugasan dapat diseragamkan dengan baik, terutamanya apabila berlaku kecemasan di dalam sektor kesihatan supaya para pelanggan dapat menggunakan dalam masa yang singkat. Antara prinsip yang terhasil daripada NBOS iaitu strategi lautan biru kebangsaan adalah penubuhan pusat transformasi bandar atau dikenali sebagai Urban Transformation Center UTC. Penubuhan UTC merupakan usaha dan inisiatif kerajaan Malaysia bagi menyediakan pelbagai perkhidmatan utama kerajaan dan sektor swasta yang boleh didapati di satu pusat hentian di dalam satu bangunan kepada komuniti bandar. Ini merupakan usaha kerajaan yang telah menggabungkan NBOS sebagai alat mentransformasikan pengurusan pentadbiran awam bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam pusat transformasi luar bandar (RTC) atau dikenali sebagai Road Transformation Center merupakan satu pusat yang menjadi tumpuan pelaksanaan pelbagai inisiatif program pembangunan oleh pelbagai kementerian secara kerjasama dalam merealisasikan matlamat membangunkan penduduk luar bandar dari segi perkhidmatan, ekonomi, sosial, teknologi dan pendidikan berlandaskan konsep strategi lautan biru kebangsaan iaitu NBOS 5 dan NBOS 8. Pusat Inovasi dan Kreatif Global Malaysia iaitu MINTIG telah dibubuhkan oleh kerajaan adalah bertujuan untuk mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara keusahawanan yang dinamik dengan membolehkan pengusaha tempatan dan antarabangsa berjaya menguruskan serta mengembangkan perniagaan yang telah dibangunkan oleh mereka. MINTIG juga merupakan sebuah agensi yang memudah cara mengemudi dan mengupaya ekosistem startup serta keusahawanan dengan misi untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berinovasi. Selain itu juga, pendekatan strategik lautan biru yang digagaskan oleh kerajaan bagi memperkasakan matlamat transformasi negara dan mentransformasikan pentadbiran awam juga telah mewujudkan hubungan koordinasi antara agensi PDRM dan SPM merupakan NBOS 8 iaitu Joint Communication of PDRM and SPM yang digunakan untuk menjayakan inisiatif NBOS bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain bagi meneraju teras bidang keberhasilan utama negara atau
Nation Key Reserve Area NRK dalam memperkasakan keselamatan dan pertahanan negara. Selain itu, selaras dengan matlamat mengutamakan rakyat sebagai pelanggan, inisiatif One Serve dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan budaya perkhidmatan pelanggan yang cemerlang di seluruh jabatan dan agensi kerajaan. Menurut mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak, usaha yang dilaksanakan melalui One Serve dapat memberikan kemudahan dan kepuasan pelanggan. Kajian kes yang pertama iaitu kajian kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan UTC Kuala Lumpur yang melibatkan persambilan melalui aspek perkhidmatan pelanggan, perkhidmatan kaunter hadapan dan kemudahan asas serta perkhidmatan bantuan dan sokongan terhadap UTC. Hasil kajian secara keseluruhannya, kepuasan pelanggan adalah di tahap yang baik di mana mereka yang terdiri daripada pelanggan lelaki sebanyak 52.5%. Jabatan Perkhidmatan Awam telah memperkenalkan inisiatif One Serve bagi merealisasikan hasrat penyampaian perkhidmatan awam dengan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan. Konsep kaunter One Serve diperlukan ke 34 agensi di lokasi yang berbeza. Antaranya termasuk lagi Jabatan Imigresen Malaysia, Negeri Selangor, Pusat Informasi Bandar UTC Keramat dan Majlis Perbandaran Mangrove Perak. Peningkatan kepuasan hati pelanggan telah meningkat sebanyak 37,028 pelanggan pada tahun 2015 berbanding tahun 2014 yang sebanyak 14,466 pelanggan. Kajian kes terhadap analisis keperluan pembangunan Pusat Informasi Luar Bandar RTC di Terengganu, di mana untuk mengetahui sama ada pelaksanaan RTC dapat membantu penduduk luar bandar dalam menangani masalah luar bandar serta mengurangkan masalah kemunduran dan kemiskinan penduduk luar bandar. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden memerlukan pengangkutan awam seperti bas dan teksi kerana tinjauan awal di tempat kompleks Pusat Informasi Luar Bandar RTC di Terengganu yang terletak di Bandar Al-Muqtafi Bilash yang mendapati suasana agak lengang, terutamanya pada waktu petang. Seterusnya, kajian kes terhadap konsep mempromosikan persoalan sosial melalui program Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia. Sektor perusahaan sosial banyak didorong oleh masyarakat terpencil di mana berpotensi menyelesaikan banyak cabaran sosial dengan memanfaatkan sektor untung dan bukan keuntungan yang terbaik dalam pengurusan pentadbiran awam. Oleh itu, pelaksanaan inisiatif program ini lebih berfokus terhadap inisiatif yang mampu memberikan dampak yang tinggi. Kajian kes yang terakhir melalui penglibatan komuniti dengan pembentukan agensi antara Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Brigade Malaysia. Kerjasama antara agensi ini bertujuan memenuhi keperluan kerajaan dalam NCRA pada aspek keadaan. Inisiatif yang dilaksanakan ini menghasilkan pendekatan terbaik di mana dapat menangani sesuatu isu bagi memastikan kejayaan informasi dapat direalisasikan. Berdasarkan koordinasi oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, menunjukkan kejayaan pencapaian ini dalam indeks keselamatan penduduk yang mencapai 90.86% berdasarkan pelaksanaan strategik yang dilakukan. Kesimpulannya, pengurusan pentadbiran awam dapat dilaksanakan dengan baik melalui strategi Lautan Biru Kebangsaan yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia. Program transformasi kerajaan yang merupakan salah satu program yang menggunakan pendekatan strategi Lautan Biru perlu dilaksanakan agar dapat membantu kerajaan menggunakan cara yang lebih sistematik untuk memberi keselesaan dan kesejahteraan kepada rakyat. Pihak kementerian dan agensi yang banyak juga bekerjasama antara satu sama lain bagi melaksanakan inisiatif yang kreatif dan transformatif strategi Lautan Biru kepada negara melalui strategi Lautan Biru Kebangsaan ini. Selain itu, sektor awam, sektor swasta dan industri bekerjasama antara satu sama lain kerana amat penting untuk keperluan bersama. Strategi yang diperkenalkan juga boleh memberikan impak yang positif iaitu pentadbiran awam yang dapat diuruskan dan dilaksanakan dengan pantas. Idea yang kreatif dan inovatif yang baharu juga dapat terhasil dengan baik di samping melibatkan kos perbelanjaan yang minimum sahaja dan kerajaan tidaklah terbeban untuk menampung kos yang tinggi sebelum ini melalui strategi Lautan Biru ini. Rakyat juga mudah mendapatkan penyampaian perkhidmatan yang baik dan pantas oleh pihak kerajaan. Oleh itu, strategi Lautan Biru ini memberikan hasil berimpak tinggi yang merangkumi segenap lapisan masyarakat di mana sektor kerajaan bekerjasama dengan sektor swasta yang memenuhi keperluan rakyat serta dapat mencapai ke arah pembangunan yang mampan dan